kita terlupa formula tu. Macam mana kita nak atasinya? Okay, kita tengok kepada contoh yang dia beri kan. Okay, cuba kamu kenal pasti. Okay, sebelum tu, formula sin. Okay, A besar ni menunjukkan ni mencari sudut. A kecil mencari panjang. Okay, so dalam dua-dua gambar rajah yang diberi. Okay, boleh tak kamu kenal pasti di manakah formula yang patut digunakan untuk gambar rajah 1 dan gambar rajah 2? Okey, seorang boleh respon. Gambar rajah 1 kamu rasa apa? Okey, boleh type. Gambar rajah 1. Sin Q. Okey, sin. Okey, macam mana kamu kenal pasti sin? Okey, saya ada formula sebenarnya. Formula sin rule. Okey. Kalau kita tengok, kalau dia ada pasangan, okey, kalau kita ambil contoh contoh Pythagoras theorem kan. Kalau ada angle, dia punya opposite dia mesti hypotenuse. So kita kena kenal pasti pasangan dia. Okey, jadi jika ada pasangan angle dengan ukuran, kita kena guna formula sin. Okey. Okey, so formula sin iaitu sin 50 bahagi dengan X sama dengan sin 80 bahagi dengan 12. Ataupun kita boleh buat X ni biasakan ke atas sebab kita nak cari X. X sin 80 equals to 12. Opposite dia sin, ni sin 50. Ni sin 80. Okey, cuba kirakan berapa nilai X. Bagi sin 80 darab sin 50. Okey, kamu akan dapat 9.334 cm. Okey. Untuk cosinus pula, kita tahu bahawa maklumat yang diberi, pasangan dia tiada nilai. So jika pasangan dia tiada nilai, kita kena gunakan cos. Okay, macam tadi ada kita buat gunakan sin, maksudnya ada satu maklumat pasangannya ada, dua-dua ada nilai. Tetapi untuk cos, salah satu tiada nilai. So untuk mencari nilai y, kita gunakan formula cosine rule. Okay, maksudnya y dia adalah y kuasa 2. A dia kita ambil lah salah satu, 8 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tolak BC ni, maksudnya kita ulang balik 8 darab 9 cos 70. Maksudnya yang ini adalah pasangan kepada y. Okey, cuba kirakan berapa kamu dapat. 8 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tolak 2 darab 8 darab 9 darab cos 70. Okey, dapat y kuasa 2 95.74. Adakah ni jawapan akhir? Tidak. Kamu kena bawa ke sini, maksudnya y sama dengan square root of answer, dapatlah 9.785. Okey, ada soalan tak? Okey, bagus.
Okay, kita cuba tengok gambar rajah yang lain. Macam mana kamu nak kenal pasti guna sin atau cosine. Okay, contoh yang lain. 10 X 12 70 darjah. Okey. Ni guna sin atau cosine? Boleh respon? Okey, sinus. Okey, sebab apa? Maklumat yang dia beri ada pasangan dia. Okey, ada pasangan maksudnya kita guna sin formula. Yang kita nak cari adalah nilai X. So maksudnya X adalah angle. So sin X over pasangan dia adalah 10. Sama dengan sin berapa? Sin 70 per 70 pasangan dia 12. So cari sin X berapa? Okay, sin 70 bahagi 12 darab 10. Dapat 0.7831. Okay, shift sign. Answer. Dapatlah 51. Okay, tekan dalam minit 51 darjah 32 35. Okay, jadi apabila ni lebih 35, kamu boleh tulis sebagai 51 darjah 33 minit. Sebab yang ni lebih daripada 30. So kamu boleh letak 51 darjah 33 minit. Okey, faham? Ada soalan? Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya gambar rajah berbentuk begini. Tiga, 5, 4. Nak cari Y. So guna formula apa? Dia guna formula apa? Okey, cosine. Sebab apa cosine? Sebab Y pasangan dia adalah 5. So salah satu tiada maklumat. Macam 3 ni tiada maklumat angle ni. Macam 4 ni tiada maklumat di angle. So apabila salah satu tiada maklumat, maksudnya kamu kena guna formula cosine. So macam mana kita nak buat? So maksudnya 5 kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tolak 2 B, katakan 3, salin balik yang depan ni 3 darab 4 cos Y. Okay, sebetulnya guna kalkulator kamu boleh tak dapat jawapan, maksudnya kamu guna alpha. Tapi di sini saya tak boleh nak tunjukkan sebab kena guna kamera. Nantilah kamu belajar nanti, baru kamu nanti di sekolah nanti saya bawa ajarlah. Ataupun tanya cikgu kamu. Kalau guna alpha ni kamu tak payah pindah-pindahkan. Okay, terus boleh dapat jawapan. Okay, kalau begini kamu kena kira satu persatu. Maksudnya 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 bahagi dengan 2 darab 3 darab 4. Okay, cos Y di sini. So, cuba kirakan dapat berapa. Okay, dapat berapa? Okay, 90. Bagus. Dapat 90 darjah. Okay, ada yang tak faham? Okay, jadi kamu kena tahu sin bila digunakan, cosine bila digunakan. Ada soalan? Ada soalan tak? Okay.
Okey, ada soalan? Okey, tiada. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, cari luas segitiga. Okey, cari luas segitiga bermula dengan formula 1/2 AB sin C. Okey, C ni menggambarkan, okey, sin C menggambarkan included angle. Maksudnya dia mesti di tengah-tengah. Sudut, orang panggil apa? Sudut, kalau dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Sudut. Included angle, sudut apa Sudut kandung. Okey, sudut kandung. Okey, maksudnya kita kena ada dua sisi dan satu sudut kandung. Okey, macam mana kita nak kira? So, terus saja guna formula 1/2 A. Kita ambil lah mana-mana, 6 ke 9 ke, 6 darab 9 darab sin 40 darjah. Okey, dan kita boleh dapat jawapan. Okey, cuba cari jawapan dia. Dapat berapa? Cuba kira dapat berapa? Respon sikit. Luas dia. (17 darjah 21 minit). Okey, bagus. Ada yang lain? Ada yang tak faham? Okey, untuk 17.35. Okey, boleh diterima 17.355 patutnya. Okey, kena 3 angka bererti lah Muhammad Nabil. Okey, 3 angka bererti. Okey, untuk nombor 2. Untuk nombor 2 kita ada formula yang dipanggil Heron's formula. Okey, maksudnya kita kena cari dulu perimeter. S ni mewakili perimeter. Apa perimeter yang kamu dapat? A tambah B tambah C. A tambah B 6 tambah 5 tambah 2. 6 tambah 5 tambah 9 bahagi dengan 2. Dapat berapa? 11, 20 dapat 10. Okey, dapat 10. Maksudnya perimeter dia adalah 10. So kita gunakan formula yang diberi ini. Okey. So luas segitiga, okey, bersamaan dengan square root S adalah 10 yang kamu cari tadi. Darab dengan 10 tolak A. A katakan yang kamu ambil 6. 10 tolak 5. Darab 10 tolak 9. Okey, cuba kirakan dapat berapa. Okay, jawapan yang tadi dalam 17.355 square centimeter. Okay, dapat berapa? Cuba kira kalau guna Heron's formula. Okay, dapat 14.142 square centimeter. Okay, bagus. Kalau boleh letak 3 angka berarti ataupun 2 angka berarti pun boleh diterima. Okay. So, saya rasa kamu dah faham konsep cosine, sine rule dengan luas segitiga. Okay. So,
sebetulnya soalan ini, soalan SPM berbentuk menyelesaikan masalah. Maksudnya kamu kena cuba selesaikan satu persatu. Okey, kita buat bersama-sama dahulu. Okey. Pertama sekali kita baca dulu. Diagram 1 shows a quadrilateral ABCD on a horizontal plane. Okey, ABCD. Okey, dia ada A, B, B yang ada di belakang C, D. Okay. HABC is a building in pyramid shape. Given AB, okay, kita tandakan AB. 9 cm. So, di sini 9. AB, H is 8 meter. Okay. Vertically. Okay, maksudnya apa maksud vertically? Apa maksud vertically? Boleh respon? Boleh respon tak? Apa maksud vertically? Apa maksud vertically? Sudut dia berapa darjah? 90 darjah. Okey, bagus. Bagus. Chen Li Sheng. Okey, maksudnya sudut dia 90 darjah. Okey, tak apa. Kita padam dulu takut nanti confuse. Okey. Soalan dia. Find ACD. Okey. Dia nak cari ACD. Maksudnya dia nak cari angle yang ini. Okey. So, apa? Okey. So, formula apa yang kita boleh guna? Formula apa yang kita boleh guna? ACD untuk A. Formula apa? Sine rule. Okey, bagus. Sebab apa? Sebab 16 ni pasangan dia adalah 38. So, ada maklumat. Ada maklumat, ada pasangan. So, kita gunakan sin C over pasangan C adalah 25 sama dengan, okey, yang maklumat sin diberi sin 38 over 16. Okey, cuba cari jawapan dapat berapa? Shift sign. Dapat 74 darjah. Okey. 9 minit. Okey, bagus. Okey. So, kita padam supaya ada tempat kita nak tulis. Empat darjah 9 minit. Okey. So, soalan kedua. AC, dia tanya AC. The length in meter of AC. Maksudnya nak cari yang ini. Okey. Yang ini. Macam mana kita nak cari? Okey, kalau kamu confused, kita nak cari yang itu, kita lukis semula. Kita lukis tempat lain. A, C, C, D. Okey, yang ini 74 darjah. 9 minit. Ini 16. Ini 25. Ini 38. Okey, soalan dia nak cari AC. Okey, untuk cari AC, dia punya opposite dia, kita tak tahu. Angle AC. So, macam mana nak cari angle
D. Okey, cuba kira nak cari angle D. Okey, maksudnya cuba cari. Cuba cari angle ADC. Okey, nak cari angle ADC 180 darjah tolak dengan 78 darjah tolak dengan yang ni, kalau boleh kamu tinggalkan dalam desimal yang tadi 74.15. Okey, 180 tolak 38 tolak 74.15 dapat 67.85 darjah. Okey, bagus. 67.85. Okey, dah dapat yang itu. Formula apa kamu rasa boleh guna untuk mencari AC? Formula apa? Okey, formula apa? Okey, formula sine rule. Sebabnya kita ada maklumat 16, pasangan dia 38. Okey, maksudnya kita boleh guna AC bahagi dengan AC pasangan dia adalah angle yang kamu cari tadi. Sin 67.85. Okey, bersamaan dengan yang kita nak guna adalah 16 bagi dengan sin 38 darjah. So, cuba kira berapa kamu dapat. Okey, Danisha dah jawab, Dylan dah jawab. Okey, dapatlah 24.07 meter. Okey, kalau guna kalkulator alpha tu terus dapat jawapan, tak perlu pindah-pindahkan. Okey, sebenarnya semua kalkulator ada, cuma cara saja kamu kena belajar lah. Okey. Ada soalan? Okey. Alright. So maksudnya AC ni 24.07. So kita padam. Okey, soalan seterusnya. C, area. Area HAC. Okey, HAC. Okey, macam mana kita nak cari? Okey, maklumat. Okey, kalau kamu tak confident, kamu lukis lagi sekali. HAC. Okey. So untuk cari HA, kamu tengok. Untuk cari HA, maksudnya hypotenuse kepada base piramid. So, kamu boleh guna Pythagoras theorem. 8 square plus 9 square. So, kamu dapat berapa? 12.04. Okay. So, kamu tulis 12.04. Macam mana pula kita nak cari HC? Okay, kita tahu tadi Pythagoras theorem 8 dengan 20. HC 8 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 bersamaan dengan 21.54.
Okey, maksudnya sini 21.54. Okey. So untuk mencari luas segitiga, kita perlu ada apa? Okey, boleh tolong respon tak? Perlu ada apa? Satu apa? Satu sudut. Okey, kita perlu ada satu sudut. Tak kira lah di mana-mana, sama ada di sini lah. Okey, kita perlu cari di sinilah angle dia. Okey. Ataupun mana-mana yang kamu suka. Tetapi maklumat AC dah dicari masa A tadi. Ataupun soalan B 24.07 AC. Okey, kita nak cari sudut A. Apa formula yang sesuai? Cosine ke sin nak cari angle A ni? Sin ke cosine? Okey, cosine. So, macam ni kita nak cari formula dia. Okey, kalau opposite dia yang ini. Okey, maksudnya 21.54 kuasa 2. Okey, A mungkin kita ambil 12.04. B kita boleh ambil 24.07. 12.04 darab 24.07 didarab dengan cos A. Okey, cuba kira. Okey. Cos A sebenarnya kamu boleh kira daripada 12.04 kuasa 2 tambah 24.07 kuasa 2 tolak 21.54 kuasa 2 bahagi dengan 2 darab 12.04 darab 24.07. A dapat berapa? Cuba kira. Okay, kalau kamu guna alpha, function alpha, kamu boleh terus dapat jawapan. Tapi saya nasihati kamu tunjukkan jalan kira supaya kamu tak kehilangan markah. Sebab kamu tengok C tu ada 5 markah. Okay, jadi kita kena tunjukkan jalan kira. Okay, 63.31. Okay, bagus. Okay. So, okay, ada soalan? Okay. So, apa langkah seterusnya? Apa langkah seterusnya? Tujuan kita nak cari luas segitiga. Okay. Luas segitiga. Luas segitiga HAC. Formula dia 1/2 AB sin C. Sin C ni adalah included angle. So maksudnya 1/2 A, ambil lah mana-mana antara included angle. 24.07 times 12.04 times sin angle yang kamu cari tadi berapa? 63.31. Okay, cuba kira dapat jawapan berapa? Okay. Okay, cuba kira luas HSC dapat berapa? Hello.
Okay, cuba kira HSC. Type. Kamu boleh type kan? Seorang pun tak ada jawapan. Respond please. Cuma tidur ke? Okey. Ada Nabil. Okey. 129.46 meter persegi. Jangan tulis unit. Tulis meter sebab unit diberi adalah meter. Okey. Meter persegi. Jangan lupa tulis meter persegi. So di situ ada 5 markah. Okey. Jadi biasanya soalan ini berada di kertas 2 bahagian C. Ada 10 markah di situ. Okey, kamu ambil lebih kurang 10 ke 12 minit lah untuk menjawab soalan-soalan sebegini. Okey, boleh. Alright. So kita pergi kepada soalan berikutnya. Okey, sebelum tu ada soalan tak nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Boleh, tak ada masalah. Lagi senang sebab semua maklumat dah ada. Kita terus dapat jawapan lah. Okey, tak ada masalah. Awak dapat jawapan sama atau tidak, Salome? Okey, bagus. Lagi ringkas lah. Okey, lagi cepat jawapan kamu dapat. Okey. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Okey, saya bagi kamu 5 minit untuk menjawab soalan A. Okey, boleh buat tak? Dalam rajah 2, EFG ialah sebuah segitiga. EPRF, EQC dan FSG ialah garis lurus. Garis lurus RS adalah berserenjang kepada FG. Okay.
FP 20 cm, PE 15, EQ 13. PEQ 76, RFS 76, RFS 45 darjah. Okay, nak cari panjang PQ. Nak cari panjang PQ. Okay, 17.31. Okay, bagus. QG. Yang ini pula. Okay. Betul 17.31. Cuba kira QC. QG. QG. Salah tu. Geoffrey. Bukan 11.56. Cuba kira balik. Okay, saya explain untuk dapatkan PQ. Okay, 15.87 cm. Betul Salome. Betul Danisha. Okay, yang lain tak ada respon. Okay, saya terangkan untuk PQ dahulu. Okay, maklumat yang diberi adalah FP adalah 20, PE 15. Okay. Okay, di sini 15. QQ adalah 13. Okay. Jadi untuk sudut 76 dia punya pasangan adalah PQ. So pasangan dia tiada maklumat.
So, formula apa yang kamu perlu gunakan? Cos ke, cosine ke, sin? Okay, jadi formula yang kamu perlu gunakan adalah cosine. So, maksudnya PQ kuasa 2 bersamaan dengan 15 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2 tolak 2 darab 15 darab 13 darab cos berapa? Cos 76 sebab PQ opposite dia 76 cos 76 darjah. So kamu akan dapat 299.65. Okey, sebabkan dia ada kuasa 2, kamu square rootkan dia, kamu akan dapat 17.31 cm. Okey, ada soalan? Okey, itu untuk PQ. Sekarang nak cari QC. QG, sorry. QG. Macam mana kamu nak dapat QG? Okey. Untuk B, kamu kalau boleh, kamu lukis semula gambar rajah supaya kamu tak keliru. Okey. Ini adalah E, kita lukis keseluruhannya. E, G, F. Okey. Yang ada maklumat di sini 76. Okey. Yang ada maklumat lagi satu, ini adalah 45 darjah. So boleh tak kita tahu maklumat di sini? So untuk cari angle G 180 tolak 76 tolak 45 dapat berapa? Dapat 59 darjah. Okey, maksudnya di sini 59 darjah. Okey. So FE kamu dah tahu berapa dia punya nilai? FE. Kita tahu diberi FP ialah 20. So maksudnya FE adalah 35. Okey. So maksudnya ada pasangan dia. Tetapi kita nak cari EG dahulu, bukan QG. Kita nak cari EG sebab QG terletak di sini. Okay, kita cari EG dulu. Okay, maksudnya kita guna formula sin sebab kita ada maklumat pasangan okay, EG bahagi dengan okay, EG pasangan dia berapa? Sin berapa? Sin berapa kelas? Sin 45 sebab opposite dia. Okay, bersamaan dengan kita tahu ni sini 35. So tulis 35. Dia punya pasangan dia adalah sin 59 darjah. Okay. Okay, so kita boleh cari EG atau tidak? Maksudnya daripada E terus ke G. Kita dapat berapa? 35 bahagi sin 59 darab sin 45. Dapatlah 28.87 cm. Okey. Adakah ni jawapan dia? Soalan tanya QG. So maksudnya 28.87 tolak dengan 13. Sebab EQ tolak dengan 13. Dapat berapa? 15.31
0.87 cm. Okey. Okey, ada soalan untuk A. Okey, bagus. Okey. Kamu salin dia punya gambar rajah supaya kamu dapat nilai-nilai yang penting. Ini 15.87. Okey, soalan seterusnya. Okey. The area of triangle PQ is twice the area of triangle RFS. Calculate the length in cm of FS. Okay. Triangle PQE dua kali ganda luas bagi segitiga RFS. Okay, hitung panjang dalam sentimeter bagi FS. Dia nak cari nilai yang ini. Okay, maklumat tadi kita ada ini 13, ini 15.87. F ke P 20, ini 15. Ini kita dah cari tadi 59 darjah. Okey, saya bagi 5 minit. Kamu carikan luas segitiga. F ke P 20. Okey, cuba cari. .69. Tak betul, kurang, tak tepat. Okey, yang lain cuba cari panjang FS.
9.726. Okey, Yuda, bagus. Tahniah. Okay, yang lain boleh dapat. Okey, kalau tak dapat kita bincang. Okey, dia cakap segitiga E P Q E adalah 2 kali ganda luas RFS. Okay. So boleh tak kita cari PQE dahulu? Okay. So maksudnya kita tengok kepada PQE. Apa formula untuk cari triangle PQE? Okay, kita dah tahu di sini ada included angle. So tak ada masalah. 1/2 A darab B, so maksudnya kita boleh guna 13 dengan 15. Okay, sin berapa? Sin 76. Okay, bersamaan dengan 2. Okay, yang ni RFS. Kita tengok betul-betul. Kalau di sini 90 darjah, sini pun mesti 90 darjah. So maksudnya kalau 180 tolak 90 tolak 45, so balance dia mesti berapa? Balance dia mesti 45. So apa maksudnya kalau kedua-dua sudut ni sama? Maksudnya FS ni bersamaan dengan RS. Okay. Saya ulang semula. Okay. Apabila sudut ni 90 darjah, yang ni pun 90 darjah. So 180 tolak 90 tolak 45, yang ini automatically akan dapat 45. Apa maksud jika sini sama 45? So maksudnya FS sama dengan RS. So kalau kita nak cari area dia 2 darab 1/2, base dia apa? Katakan saya gunakan sebagai P lah. Base dia P, height dia pun P sebab dia sama. Okay, P darab P. Okay. Bersamaan dengan area PQE. Okay, so boleh dapat tak P? Cuba kira. Okay, maksudnya P kuasa 2 kamu akan dapat 94.604. So maksudnya P kamu akan dapat 9.726 cm. So maksudnya FS adalah 9.726 cm. Okay. Di sini dia menguji kamu punya kemahiran trigonometri, kemahiran luas segitiga, kemahiran luas AB sin C. Okay, di situ kamu kena kaitkan. Okay, ada soalan? Okay, kita terus ke soalan C. Sketch triangle. Sketch triangle. Sketch triangle E prime F prime G prime, which has different shape from triangle EFG. Okay. E such that E prime F prime equals to EF, E prime G prime equals to EG, and angle EF E prime F prime G prime equals to angle
F, G. Okey. Kalau begini, di mana kamu perlu jadikan dia pusat? Okey, cuba buat dulu. Saya bagi 3 minit. Cuba buat C. Okey, jika kita tengok yang berulang huruf adalah E. E. So maksudnya E perlu dijadikan sebagai titik. Okey. E. Pusat. Okey. E, F, G. Okey. Maksudnya G akan okey. G prime. Di mana G prime? Okey, kalau kita gunakan compasses, cari jarak yang sama E ke G, G prime. Okey, ini adalah G prime. Maksudnya G, E, G bersama dengan jarak E, G prime. Okey, itu sketch. Maksudnya kamu kena ukur mengikut ukuran yang betul lah. So kamu kena letak ni 45. Okey. So secara kasar ni macam tu lah. Dia punya maksud. Itu kamu kena praktis banyak-banyak lah. Okey. Ada soalan apa-apa tak? 10:17. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Okeylah. Kita pergi soalan. Okey, soalan SPM 2016. Okay, saya bagi 10 minit. 10 minit kamu menjawab.
Okey. A, DF, yang GRE dah dapat. Betul. Okey, Chen Yat-sen betul. 61.25. Okey, bagus. Yang lain? Yang lain respon. Takkan diam je. Value dia dapat 35.6479. Okey, betul. Okay. Okey, tahniah Yuda. 6.378 dan Li Sheng. Tahniah 6.378. Tahniah. Okay, yang lain? Okey, kita bincang jawapan lah. Okey, soalan pertama, the length in cm df. So kita kenal pasti di manakah df. Df adalah di sini. Okay, untuk mencari df, kita perlu tahu apa?
perlu tahu opposite dia. Opposite dia adalah 82 darjah. Okey, maksudnya pasangan dia tiada maklumat. So, automatically kamu kena guna cosine rule. Okay, df square sama dengan, okay, kita gunakan triangle yang ini ya. Okay, df square sama dengan 9 square tambah 8 square tolak 2 darab 9 darab 8. Okay, opposite dia, pasangan dia adalah cos 82 darjah. Okay, cuba kira dapat df. Kamu dapat 11.179 cm. Okey. Maksudnya di sini 11.179. Okey. Nombor 2. Kamu nak cari DFG. Kamu nak cari angle DFG. Maksudnya kamu perlu cari di sini. Okey. Untuk pengetahuan kamu, kita ada satu bulatan. Okey. Satu bulatan, jika kita ada segi 4 kitaran, maksudnya contohnya A tambah dengan B, A tambah dengan B, dia akan membawa maksud 180 darjah. Okey, maksudnya apabila sini dah 82, apakah nilai di sini? Okey, 180 tolak 82, kamu akan dapat 98 darjah. Okey, dapat 98 darjah. Okey. So, maklumat yang kamu ada sekarang, angle F ni dengan DG tiada maklumat. So, kita kena cari angle D dahulu. Sebabnya, dia ada pasangan dia 4. D ada pasangan dia 4. 11.17 pasangan dia 9.98 darjah. So, untuk cari F, okay, sin F. Kita cari F dahulu. Dia punya pasangan F, kita tak, kita cari sin D dahulu. Sebab pasangan D adalah 4. Okay, bersamaan dengan untuk G, kita tahu sin 98 darjah, pasangan dia adalah 11.179. So, D kamu akan dapat angle FDG, kamu akan dapat 20.75 darjah. Okay. D kamu dapat 20.75. So macam mana kita nak dapat F? So maksudnya angle DFG adalah 180 tolak 98 tolak 20.75 bersamaan dengan 61.25 darjah. Okay, dapat. Okay. So soalan seterusnya, area DEF. Okay, saya rasa tak ada masalah untuk B1. Sebabnya saya rasa direct question. Kita tengok DEF. Kita ada dua sudut, dua sisi dan satu included angle. So maksudnya area DEF sama dengan 1/2 A katakan 9, B 8, sin included angle dia adalah 82 darjah. Kamu akan dapat 35.65 square centimeter. Okey. Yang akan saya padam dulu. Okey, angle area DEF bersamaan 35.65
65 square centimeter. Okay. So, soalan berikutnya. The shortest distance. Apa maksud shortest distance? Shortest distance maksudnya kalau ada soalan shortest distance E to the F, maksudnya E to the F, yang ni mesti perpendicular by sector. Mesti 90 darjah. Okay, so apa yang boleh kita tafsirkan? So jarak antara katakan saya letak sini X lah, antara X dengan E adalah mewakili height dia, tinggi. So kita dah tahu luas DEF adalah 35.65. So maksudnya 35.65 bersamaan dengan kita guna formula luas 1/2 darab height. Height darab base. Base yang ni tadi berapa yang kita cari? Okay. Kita dah cari awal-awal tadi 11.179. So kamu akan dapat lebih kurang 6.378 cm. Okay. Shortest distance. So kamu kena faham maksud konsep shortest distance. Okay. So di sini saya nak bagi tahu beberapa tips lah. Untuk penggunaan kalkulator ni, terkadang kamu boleh tersilap. Di mana galakkan kamu guna bahagi. Jangan guna simbol fraction tu. Sebab nanti jawapan dia akan berbeza. Bahagi dengan fraction. Itu satu. Kalau jawapan kamu dalam 35.444, jangan kamu mudahkan kepada 35.44. Salah. Kamu kena jadikan dia, okay, cuba tekan kalkulator. 35.4444 change to minute. Kamu akan dapat 35 darjah 26 minit 39 saat. So kamu boleh dapat 35 darjah 27 minit. Okay. Jikalau kamu convert 35.44 kepada minit, kamu akan dapat 35 darjah 27 minit. 26 minit, sorry. So dah beza di situ dengan jawapan kamu. So maksudnya kalau kamu ada 4 decimal places, jangan kamu jadikan 2 titik perpuluhan. Jadikan tukar kepada minit. Okay, itu nasihat saya. Dan jangan lupa, jangan selalu guna pecahan. Guna bahagi. Okay, kadang-kadang berbeza dengan jawapan di kalkulator kamu. Okay, ada soalan lain? Okay, kalau kita tengok soalan sebenarnya ada lagi lah. So saya tak tahulah sama ada kamu ada kelas lain ke macam mana. Ke nak jawab lagi? Okay. Yang ni soalan okey. Cuba ambil soalan ini. Saya bagi jawapan saja. Okey, cuba ambil snapshot ke, salin ke. Saya bagi jawapan sahaja. Kalau mana tahu kamu nak buat sebagai ulang kaji kamu. Kamu boleh lukis tak sampai 5 minit saya rasa kalau lukis pun. Okey, sebelum berakhir saya bagi jawapan untuk kamu cuba buat. Okey, untuk A
20.87 cm, 20.887 cm. Untuk BC. BC adalah 18.633 cm. Untuk C 111.67 darjah. Untuk D area of triangle 41.559 square centimeter. Okey, kamu boleh salin jawapan, salin soalan dan cuba buat. Okey, sebarang pertanyaan boleh email ke saya atau WhatsApp dengan cikgu-cikgu kamu atau saya. Okey. Itu saja untuk hari ini. Saya harap kamu mencuba. Ni sebab soalan ni banyak markah. So kalau kamu tak cuba, tak jawab, amatlah rugi. Okey, sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.